Salam sejahtera, saya Mahathir Lokman. Dan saya Ras Adibaratzi, Buletin Utama 27 Februari. Keputusan tidak melayan firma Britain, syarikat pendidikan swasta tempatan dinasihat cari rakan kongsi negara lain. Semua pihak yakin keputusan ketepikan firma British tidak jejaskan ekonomi negara. Berita sepenuhnya. Susulan keputusan tidak melayan firma Britain dalam kontrak baru kerajaan, Kementerian Pendidikan menasihatkan syarikat swasta yang ingin mengambil rakan kongsi perniagaan British untuk projek kerjasama pendidikan antara kedua-dua negara supaya mencari alternatif lain. Menterinya Datuk Amar Dr. Sulaiman Daud berkata di Kuching, Sarawak, syarikat pendidikan swasta perlu mematuhi arahan kerajaan supaya tidak mengadakan projek kerjasama baru dengan peniaga British. Sementara itu, keputusan kerajaan ketepikan firma Britain terus mendapat perhatian hari ini. Kalangan pemimpin dan orang ramai bukan sahaja menyokong langkah kerajaan, malahan yakin keputusan Jemaah Menteri itu tidak menjejaskan ekonomi negara. Di Ipoh, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Ling Leong Sik menegaskan kerajaan tidak perlu menubuhkan Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat dakwaan media Britain. Kononnya pemimpin Malaysia menerima rasuah. Penubuhan Suruhanjaya seperti itu tidak dapat menyelesaikan masalah kerana media Britain akan terus menyiarkan laporan fitnah bagi memburukkan kerajaan Malaysia dan pemimpinnya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas saranan supaya kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja menyiasat perkara itu. Katanya kerajaan telah membuat pendirian dan akan berpegang kepadanya. Ini adalah pendirian kita. Okey, tak payah apa Suruhanjaya. Di Britain, medianya adalah sesuatu yang bebas sampai memburukkan negara mereka sendiri. Dan mereka tidak terhad kepada itu, memburukkan kawan-kawan negaranya juga. Dalam pada itu, syarikat Britain dijangka kerugian projek bernilai RM1,500 juta daripada Kementerian Tenaga Telekom dan Pos berikutan langkah mendadak Malaysia itu. Menteri berkenaan Datuk Seri S. Sami Velu berkata, sejak beliau mengambil alih kementerian itu pada 1989, kontrak bernilai RM3,000 juta telah diberikan pada syarikat yang ada kaitan dengan Britain. Bercakap kepada pemberita selepas merasmikan blok baru Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil Estate Elfield di Sungai Siput, beliau berkata projek bernilai RM3,000 hingga RM4,000 juta yang dalam perancangan turut menarik beberapa syarikat Britain. Semua projek 4 bilion kita belanja tiap-tiap tahun. Jadi kita akan membeli beberapa banyak turbine gas lagi. Ada dalam proses sekarang. Itulah. Yang itu dibatalkan kontrak. Itu siapa mana yang kita belum bagi lagi. Kita cari tawaran dengan orang-orang lain lah. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ahmad Sarji Abdul Hamid pula mengarahkan semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan mematuhi sepenuhnya garis panduan berhubung pemberian kontrak kepada firma negara itu. Tan Sri Ahmad Sarji bagaimanapun enggan menyatakan sama ada perkeliling rasmi berhubung arahan itu telah dikeluarkan. The guidelines have been provided by the government through the speech by the Deputy Prime Minister, so we will follow the guidelines. Ditanya mengenai jumlah kontrak yang terbabit, beliau berkata perbendaharaan dan unit perancangan ekonomi akan menentukannya. Sebelum itu, Tan Sri Ahmad Sarji menyampaikan sumbangan raya kepada lebih 1,000 fakir miskin dan mereka yang kurang bernasib baik di ibu kota. Turut menerima sumbangan masyarakat Bosnia yang berlindung di Malaysia. Sumbangan dalam bentuk wang tunai, kain dan kuih muih ini anjuran dakwah Islamiah Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Menurut jurucakap Jamiah, jumlah sumbangan tahun ini bernilai lebih RM50,000. Pergerakan Pemuda MCA hari ini turut menyokong penuh tindakan kerajaan tidak melayani penyertaan syarikat Britain untuk kontrak baru, terutama membabitkan bantuan kerajaan. Ketuanya Datuk Chan Kong Choi berkata terpulang kepada Britain untuk mencari jalan memulihkan hubungan dengan Malaysia. Datuk Chan berkata keputusan kerajaan itu tepat demi menjaga maruah negara dan kepemimpinan negara. Beliau berkata rakyat Malaysia tidak boleh lagi berdiam diri terhadap tuduhan dan tohmahan media massa Britain yang menuduh pemimpin negara ini rasuah. Pada pendapat kita, keputusan yang dibuat oleh kerajaan pusat ini memang tepat dan kena masanya. Kita berpendapat bahawa masa telah pun sampai selepas begitu laporan akhbar yang dilakukan oleh pihak British yang
begitu kurang tepat. Masa telah sampai bagi kita menjaga maruah negara kita dan juga maruah pemimpin negara kita, khususnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir, Perdana Menteri yang kita kasihi. Sementara itu, orang ramai yang ditemui di sekitar Kuala Lumpur terus menyokong keputusan kerajaan, malah bersetuju sekiranya Malaysia memulaukan barangan keluaran Britain atau Buy British Last. Saya sokong Mahathir buat macam tu sebab dia tak boleh tuduh kita lah Malaysia kan, supaya yang bukan yang tak sepatutnya kita dia tuduh lah, bukan kan. Tindakan ekonomi kita itu walaupun negara sedang membangun kecil, tapi memberi kesan yang besar kepada negara ni, Great Britain. Saya menyokong dengan dapat Dr. Mahathir tu kerana sebagai negara maju Malaysia ni kan, kita tidak dapat dipermainkan oleh negara luar. Kita tahulah negara kita ni memanglah kecil, tapi janganlah nak apa, orang cakap janganlah terlampau nak mengata-ngata sangat. Saya rasa kita boleh sokong kerajaan kita lah, kerana kita kena fikir negara kita tentang perasaan warga negara sebagai rakyat Malaysia, bukan? Dalam pada itu, Malaysia bersedia menghadapi kemungkinan kemerosotan pelancong Britain berikutan keputusan Jemaah Menteri itu. Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Datuk Sabarudin Cik berkata, Malaysia tidak ada sebarang kepentingan terhadap pelancong Britain. Kalau sekiranya sebab tindakan kita ini, pelancong dia tidak datang, artinya we are prepared lah. Tidak ada sebab kita sayang sangat kepada pelancong dia hingga kita sanggup biarkan dia mengatakan sesuatu dalam abar dia. Beliau berkata demikian dalam rancangan Sekapu Sirih TV3 pagi tadi. Mengenai usaha menambah bilangan pelancong ke negara ini, Datuk Sabarudin berkata, penerbangan Malaysia sedang berusaha menambah penerbangan ke beberapa destinasi seluruh dunia. Katanya bilangan penerbangan ke Malaysia dan sebaliknya masih kecil berbanding negara lain termasuk Singapura. Beliau berkata jumlah itu belum mencukupi dan diharap dapat dipertingkatkan sedikit masa lagi, terutama dengan adanya syarikat penerbangan kedua. Mengulas kejadian serangan ke atas pelancong asing akhir-akhir ini, beliau berkata rakyat Malaysia harus menerima mereka dan mengelak daripada melakukan sesuatu yang buruk kerana ia boleh memburukkan nama negara. Datuk Sabarudin juga menjelaskan sektor pelancongan dijangka mengaut keuntungan kira-kira RM5,000 juta tahun ini. Jumlah itu berdasarkan jangkaan kemasukan 7 juta pelawat asing ke negara ini sempena Tahun Melawat Malaysia TMM. Beliau juga berkata sebahagian daripada keuntungan itu hasil daripada perbelanjaan pelancong asing iaitu RM100 juta. Daripada jumlah itu 42% perbelanjaan penginapan, 21% membeli belah, 20% makanan dan bakinya perbelanjaan pengangkutan. Tahun ini, kementeriannya akan menyertai 36 ekspo galakan pelancongan di luar negara membabitkan peruntukan RM98 juta. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meninjau beberapa projek pembangunan di sekitar kawasan Parlimen Permatang Pau, Butterworth, Pulau Pinang siang tadi. Beliau yang juga ahli Parlimen kawasan berkenaan berkata lawatannya untuk melihat sendiri masalah yang dihadapi dan pencapaian projek yang sedang dan akan dilaksanakan. Antara projek yang dilawati ialah bangunan baru Pejabat Daerah Bukit Mertajam, 2 sekolah rendah dan menengah serta perumahan perda. Datuk Seri Anwar sempat bermesra dengan penduduk yang sibuk membeli belah di Pekan Permatang Pau. Dengan profesional, pengurus dan pentadbir Malaysia antara yang paling ramai berhijrah dan menetap di Australia, tahun lalu sahaja menurut Biro Penyelidikan Imigresen dan Kependudukan negara itu, 470 golongan berkemahiran tinggi Malaysia menetap di Australia. Golongan berkemahiran tinggi dari negara Asia lain menetap di Australia tahun lalu ialah India seramai 1,057, China 987, Taiwan 565, Sri Lanka 392 dan Filipina 383. Menurut biro itu, golongan berkemahiran tinggi asing yang menetap di Australia tahun lalu paling ramai berbanding 10 tahun lalu. Polis Kedah menasihatkan orang ramai terutama peniaga supaya sentiasa berwaspada bagi mengelakkan penipuan menggunakan wang palsu.
Ketua Siasatan Jenayah Negeri Penolong Pesuruhjaya Ahmad Abdul Halim berkata, sejak kebelakangan ini, polis negeri semakin banyak menerima laporan penipuan menggunakan wang palsu Malaysia dan asing. Menurut Encik Ahmad, dalam kejadian terbaru pada 16 Februari lalu, seorang penjaga mendakwa ditipu 4 lelaki yang membeli barang di kedainya menggunakan wang palsu $100 Amerika. Penjaga itu katanya hanya menyedari ditipu setelah keempat-empat lelaki itu menghilangkan diri. Selain itu, polis turut mengesan 10 kes wang palsu membabitkan 42 keping wang RM50 Malaysia sejak Januari lalu. Katanya daripada jumlah itu, 3 kes dilaporkan di Langkawi. Sehubungan dengan itu, beliau menasihati orang ramai, terutama penjaga dan pengurup wang, menggunakan alat pengesan wang palsu yang ditetapkan. Manakala itu, Ketua Polis Kedah Pemangku Timbalan Pesuruhjaya Abbas Johar dalam sidang akhbarnya pula berkata, polis negeri itu menahan 10 lelaki kerana memiliki dan menjual bunga api berbahaya di 6 tempat berasingan di Kedah. 3 daripadanya ditahan di Langkawi, masing-masing 2 di Sungai Petani dan Jetra, manakala setiap seorang di Semeleng, Tikam Batu dan Yan. Menurut Pemangku Timbalan Pesuruhjaya Abbas, mereka yang ditahan akan dihadapkan ke mahkamah mengikut Seksyen 76 CAP 200 Akta Bahan Letupan. Jika disabitkan kesalahan, mereka boleh didenda RM300. Menurutnya, mereka ditahan dalam satu gerakan khas. Pihak polis negeri ini telah membuat pemeriksaan secara mengejut dan juga menjalankan operasi bagi menentukan penjual-penjual bunga api mematuhi syarat-syarat mengikut undang-undang yang berkuat kuasa supaya mereka menjual bunga api yang dibenarkan sahaja. Bagaimanapun sehingga ini katanya tiada kes membabitkan kecederaan akibat bermain mercun atau bunga api dilaporkan di negeri itu. Beliau berkata polis akan bertindak tegas terhadap penjaga dan orang ramai yang menjual dan bermain mercun yang diharamkan. Sementara itu, seorang lagi dilaporkan menjadi mangsa mercun, kali ini murid tahun 3 Sekolah Kebangsaan Nyatuh Seremban. Muhammad Faizal Muhammad Fauzi melecur di jari kiri ketika bermain mercun dengan abangnya semalam. Ketika ditemui, Faizal yang tinggal di Kampung Stesen, Kuala Sawah berkata, selepas berbuka puasa, dia dan abangnya bermain mercun di depan rumah. Katanya mercun yang dibakarnya belum sempat dilempar apabila ia meletup. 3 jarinya, ibu, telunjuk dan tengah melecur teruk. Menjelang Hari Raya Puasa, kegiatan ulat tiket berhampiran Kentian Pudu Raya Kuala Lumpur kian meningkat. Tinjauan TV3 mendapati bilangan mereka hampir 20 orang dan pelbagai gelagat dapat disaksikan ketika mereka sibuk mencari penumpang untuk menjual tiket bas haram. Kegiatan ini dijalankan secara terbuka seolah-olah tidak menyalahi peraturan. Malah sebuah bas diletakkan di tepi jalan sementara seorang lelaki mengambil penumpang dan menjual tiket dalam masa tidak sampai 10 saat. Beberapa lelaki lain berlari-lari dan mengejar penumpang yang turun dari teksi. Kegiatan ulat tiket agak teratur dengan beberapa orang dipercayai menyelia perniagaan ini dari jauh. Perbuatan ini dikatakan berlaku sejak beberapa lama dulu, terutama ketika menjelang musim perayaan ketika orang ramai berpusu-pusu mendapatkan bas untuk pulang ke kampung. Polis baru-baru ini mengumumkan akan melancarkan operasi besar-besaran untuk membanteras kegiatan seumpama ini. Kajian menunjukkan kenderaan lama adalah antara punca utama kemalangan dan pencemaran di bandar utama seluruh negara. Berikutan itu timbul cadangan supaya usia kenderaan di atas jalan raya Malaysia dihadkan. TV3 meninjau kewajaran cadangan itu. Pembangunan ekonomi yang pesat membolehkan ramai rakyat negara ini memiliki kenderaan sendiri walaupun tidak semuanya baru. Rangkaan menunjukkan lebih 6 juta kenderaan membanjiri jalan raya seluruh negara setiap hari. Dari jumlah itu, 50% atau 3.5 juta adalah kenderaan terpakai berusia lebih 10 tahun. Kehadiran kenderaan lama ini sering dikaitkan dengan pencemaran udara, bunyi dan kesesakan lalu lintas. Keadaan ini menyebabkan ramai menyarankan agar kenderaan berusia lebih 10 tahun tidak dibenarkan berada di atas jalan raya negara ini. Di Singapura dan Jepun, kereta tidak lagi boleh digunakan setelah ia berusia 5 tahun. Tetapi di Malaysia, ia akan terus digunakan sehingga ia tidak boleh berfungsi lagi. Menurut Penolong Pegawai Penguasa 2 Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Encik Roslan Alang,
Langkah menghadkan usia kereta telah lama dijalankan oleh negara maju. Tetapi di Malaysia, undang-undang sedemikian belum ada. Kalau kita nak buat undang-undang katakan bahawa kena 10 tahun itu tidak perlu digunakan, maka kita perlu menjalankan kajian terlebih dahulu. Cadangan ini boleh dipraktikkan jika kajian mendapati kereta lama punca kesesakan dan pencemaran. Kalau sekiranya memang pihak kerajaan memang berura-ura untuk menetapkan tempoh usia bagi kenderaan, saya rasa tidak tertakluk kepada kenderaan persendirian saja. Boleh kita rangkumkan kepada semua jenis kenderaan yang didaftarkan, termasuklah kenderaan-kenderaan perdagangan. Bagi peniaga kereta terpakai pula, langkah ini dikhawatiri akan menjejaskan perniagaan mereka. Langkah ini juga pastinya membebankan golongan yang hanya mampu memiliki kereta terpakai. Bagi pendapat saya, benda ni susah nak laksanakan pasal disebabkan ada beberapa sebab lah. Pertama, harga kenderaan baru, kereta baru di pasaran kita adalah terlalu tinggi. Katanya, purata setahun hanya 35% rakyat Malaysia membeli kenderaan baru, 45% kenderaan terpakai luar negara dan 20% lagi kenderaan terpakai di pasaran tempatan. Menurut beliau, kerajaan perlu menyediakan insentif yang dapat membantu dan seterusnya menggalakkan rakyat membeli kereta baru. Namun demikian, masih ada suka jika cadangan itu dilaksanakan. Menurut mereka, langkah itu bukan sahaja mengurangkan kesesakan lalu lintas dan pencemaran, tetapi memberi imej yang lebih bersih kepada negara. Kalau kereta lama sangat, kita boleh adakan satu undang-undang supaya kereta yang mungkin lebih dari 10 tahun pergi untuk periksa. Di jalan kaya ni selesa sikitlah. Kalau yang lama ni mungkin bagi gangguan pada kenderaan lain lah. Kemungkinan rosak atau sebagainya lah. Walau apapun alasannya, usaha ini perlu dikaji dengan teliti. Kewajaran pelaksanaannya mungkin ada, cuma barangkali masanya belum tiba lagi. Satu yang semakin berlembut ketika menangani konflik di Bosnia-Herzegovina. Sedangkan menurut Wakil Tetap Malaysia ke PBB Tan Sri Razali Ismail, kedamaian di Republik Balkan itu bergantung kepada ketegasan PBB dan bukan kesatuan Eropah, Amerika Syarikat ataupun Rusia. PBB selepas berjaya menguatkuasakan gencatan senjata di Bosnia dan memaksa pengganas Serbia mengundurkan senjata berat, kelihatan seolah-olah tidak berkuasa lagi. Baru-baru ini 5 anggota pasukan pengaman Spanyol cedera parah dalam serangan mortar. Bagaimanapun serangan udara gagal dilancarkan. Dalam temu ramah dengan TV3, Tan Sri Razali berkata kehadiran tentera Rusia juga merumitkan keadaan. Malaysia turut mempertikai rundingan damai mengenai Bosnia yang diadakan di Bonn kerana bukan anjuran badan dunia itu. Saya tidak percaya motif sebilangan negara Eropah terhadap Bosnia. Kedamaian Bosnia terletak di bawah PBB dan tidak boleh dibiar kepada negara-negara Eropah sahaja. Kedamaian Bosnia mesti dikukuh dari segi politik dan ekonomi sebagai sebuah negara yang berwibawa dengan jaminan antarabangsa. Sementara di Bosnia-Herzegovina, bandar penduduk Islam Maghlaj terus diserang mengorbankan puluhan orang awam. Menurut seorang saksi, lebih 5,000 serangan mortar dilancarkan dengan 2 peluru berpandu. Radio tempatan mendakwa serangan itu dilancarkan oleh gabungan pengganas Serbia dan Malaysia Croatia. Presiden Bosnia Alija Izetbegovic berkata senjata berat pengganas Serbia yang diundurkan dari Sarajevo kini digunakan ke atas Maghlaj. Manakala itu di Mostar, keadaan tenang semalam setelah perjanjian gencatan senjata ditandatangani antara kerajaan Bosnia dan Malaysia Croatia. 3 konvoi bantuan makanan dihantar pada hari pertama gencatan senjata. Orang awam mengambil kesempatan ini keluar dengan bebas buat pertama kali untuk mencari bekalan air dan perubatan. Bagaimanapun pemerhati antarabangsa mengaku bunyi tembakan masih kedengaran sekali-sekala. Perkembangan terbaru mengenai pembunuhan beramai-ramai penduduk Islam di tebing barat, rejim Tel Aviv sekali lagi mengeluarkan kenyataan mahukan rundingan damai dengan pertubuhan pembebasan Palestin diteruskan. Tetapi pada masa yang sama, tentera Zionis masih bertindak ganas terhadap penduduk Islam.
Walaupun rejim Zionis mendakwa mereka hanya menggunakan peluru getah, ramai penduduk Islam dilaporkan terbunuh ketika bertempur dengan tentera Yahudi. Dalam kejadian terbaru, seorang pemuda Palestin berusia 16 tahun mati ditembak di leher oleh tentera Yahudi. Wanita Palestin yang melancarkan tunjuk perasaan juga menjadi mangsa kekejaman tentera Yahudi. Dalam satu kejadian pemerhati, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu terpaksa campur tangan apabila pihak tentera Yahudi bertindak kasar. Polis Zionis juga menggunakan kesempatan ini untuk membelasah pemuda Palestin yang membantah pembunuhan beramai-ramai itu. Sementara itu, Perdana Menteri rejim Tel Aviv, Yitzhak Rabin, sekali lagi berjanji mengambil tindakan terhadap mereka yang terbabit dalam pembunuhan beramai-ramai itu. Bagaimanapun, pemerintahnya terus membenarkan penduduk Yahudi membawa senjata. Dalam kejadian Jumaat lalu, seorang penduduk Yahudi melepaskan tembakan liar ke arah penduduk Islam yang bersembahyang. Berikutan serangan kejam itu, pertempuran kecil meletus di wilayah yang diduduki Yahudi. Permintaan PLO agar penduduk Yahudi tidak dibenarkan membawa senjata sehingga kini masih belum mendapat sebarang reaksi daripada rejim Zionis. Malahan penduduk Yahudi yang bersenjata sering ditemani oleh tentera Zionis. Rejim Tel Aviv yang mahukan rundingan damai diteruskan berjanji bertindak tegas terhadap golongan pelampau Yahudi. And what should be done in order to... Dalam perkembangan berkaitan, pengerusi PLO Yasir Arafat pada dasarnya bersetuju menghadiri rundingan damai dengan rejim Tel Aviv di Washington DC. Sebelum ini, rundingan damai antara kedua-dua pihak dilaporkan mungkin dibatalkan kerana PLO enggan menghadirinya sebagai bantahan terhadap pembunuhan beramai-ramai di Hebron Jumaat lalu. Arafat didesak oleh pelbagai pihak termasuk jawatan kuasa tertinggi pasukan bersenjata PLO supaya memulaukan rundingan damai dengan rejim Tel Aviv. Bagaimanapun, Arafat kini bersetuju untuk menghadiri rundingan itu. Beliau dijangka menggunakan tragedi terbaru itu untuk memaksa rejim Zionis berundur segera dari wilayah yang bakal diserahkan kepada Palestin. Kita tinjau laporan cuaca esok. Cuaca di seluruh negara cerah. Berikut cuaca beberapa bandaraya utama dunia. Dalam satu lagi perlawanan separuh akhir antara Malevai Washington dengan Luis Matar dari Brazil. Will go long and there it is. Game, set and match. Andre Agassi. Dengan ini sekian bulletin utama untuk malam ini. Selepas ini, saudara, rancangan Pop Quiz akan menemui saudara. Semoga terhibur bersama rancangan Hujung Minggu TV3. Selamat menonton dari saya Rasa Adi Baratzi. Dan saya Mahathir Lokman mengucapkan selamat berpuasa dan selamat malam. Selamat malam.